Baik, melihat kepada perkembangan itu, kita dapat melihat beberapa calon yang tidak dinamakan menerusi kerjasama GRS dan BN. Sebaliknya, bertanding atas tiket parti mahupun gabungan besar. Selain Ronald Kiandi yang kita lihat untuk kerusi Parlimen Beluran, difahamkan Parlimen P179 Ranau juga menyaksikan pertembungan antara calon komponen GRS BN. Sebentar lagi kita nak bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad langsung dari Sabah. Tapi sebelum itu, saya kongsikan sedikit berhubung dengan kerusi Parlimen P183 Beluran. Seperti mana yang kita saksikan sebentar tadi, ini kemaskini yang baru saja kami terima daripada laman web rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Kita saksikan seperti tadi, calon Ronald Kiandi bertanding atas tiket Perikatan Nasional akan bertanding dengan calon daripada Barisan Nasional. Kalau kita saksikan pada laman web SPR, dinyatakan sebagai Barisan Nasional of Malaysia. Kita dapat saksikan calon Benedict Asman dari BN, calon dari Pejuang Housing Samsudin atau Elias Sudin, Pakatan Harapan Felix Joseph Sang dan juga calon dari Parti Warisan Rowena Rasid. Lima penjuru yang kita dapat saksikan bagi kerusi 183 Beluran, dan difahamkan bagi kerusi Ranau juga mungkin menyaksikan pertembungan yang sama antara calon komponen GRS dan Barisan Nasional. Kita nak terus dengarkan perkembangan terkini langsung dari Sabah bersama dengan Hasimi Muhammad. Hasimi, apa yang terkini dari sana dengan cerita ada pertembungan antara calon-calon komponen GRS dengan BN di beberapa kerusi ini? Boleh Hasimi kongsikan? Baik, terima kasih Naila di studio. Walaupun pekan sempurna ketika ini hujan, namun suhu di Sabah politik khususnya selepas 3 jam penamaan calon terlihat sedikit hangat dan panas melihat kepada jangkaan berlaku pertembungan antara calon GRS dan BN. Walaupun dua entiti gabungan ini telah pun menyatakan kesepakatan untuk bekerjasama bagi memenangi PRU 15, namun hari ini secara rasmi beberapa kerusi kita lihat berlaku pertembungan. Sebenarnya Naila katakan, pertama tumpuan adalah di kerusi Parlimen Beluran dengan kehadiran Datuk Seri Ronald Kiandi menyaksikan persaingan di situ 5 penjuru. Walaupun sebelum ini pengurusi BN Sabah Datuk Seri Ibu Mokhtaradin telah memaklumkan bahawa kerusi tersebut diwakili oleh BN iaitu Benedict Asman. Namun bagaimanapun nasib beliau hari ini kita telah tahu beliau sah bertanding di atas tiket PN. Jadi bagaimana ini memberi indikasi kepada dua gabungan ini GRS dan BN menuju kepada hari 19 November, bagaimana perkara-perkara ini akan memberikan sedikit impak kepada peratusan keluar mengundi ataupun faktor kemenangan kepada gabungan GRS dan BN ini menjelang pada PRU 15-19 November ini. Dan satu lagi Naila yang kita jangkakan akan berlaku pertembungan adalah di kerusi Parlimen Ranau, semana setakat ini kita masih lagi menunggu pengesahan daripada pihak SPR mengenai saingan di kerusi Parlimen Ranau. Namun secara tidak rasmi kita boleh maklumkan 5 saingan penjuru di kerusi Ranau yang tertumpu juga. Dijangka kalau dapat saya petik di sini, bekas ahli Parlimen Ranau Datuk Ewan Ebin dilapor mencalonkan diri di atas tiket Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, yang mana kita sedia maklum bahawa PBRS ini salah satu parti di bawah komponen BN yang sekaligus akan menyaksikan pertembungan dengan penyandang kerusi Ranau Datuk Jonathan Yassin yang mewakili GRS dan BN. Itu yang dapat kita bawakan setakat ini. Satu, pertembungan di Parlimen Beluran yang mana menyaksikan Datuk Seri Ronald Kiandi mengesahkan bertanding, dan juga yang kedua ketika ini kita masih mengikut rapat adalah Parlimen Ranau yang mana PBRS juga turut hadir untuk mencalonkan diri bertembungan dengan GRS dan BN. Dan juga kemungkinan besar kita masih lagi melihat kepada situasi terkini di Sabah ini, suhunya memandangkan dilaporkan juga ada suara-suara ataupun dakwaan yang mengatakan ahli UMNO di peringkat cawangan dan juga akar umum ini tidak bersetuju ataupun berpuas hati dengan percalonan yang telah pun diputuskan oleh GRS dan BN, yang mana hari ini telah pun dimutamatkan pada penamaan calon. Dan mungkin sekiranya ini berlaku, ada beberapa tumpuan khususnya di kawasan Sipitang didakwa akan berlaku tindakan keluar parti dan sebagainya untuk menyokong
selain daripada calon GRS untuk memberikan sokongan kepada calon lain pada PRU15. Ini perkara-perkara senario awal yang kita boleh bawakan di Sabah ini, khususnya untuk melihat bagaimana kesepakatan GRS dan BN ini dicerminkan seperti mana seruan Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor dan juga Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar agar calon-calon ataupun penyokong calon-calon ini tidak kira daripada BN ataupun GRS untuk sama-sama memberikan sokongan. Sekiranya kerusi itu ditandingi oleh GRS, penyokong BN perlu memberikan sokongan. Begitu juga sebaliknya, bagaimana perkara ini diterjemahkan dan ia diselesaikan oleh pucuk pimpinan untuk memastikan ia tidak menjejaskan kemenangan GRS dan BN pada PRU15 ini, Naila. Baik, terima kasih Hasimi, dan kalau kita boleh berikan sedikit gambaran visualize pertembungan yang kita bakal saksikan. Kalau sebentar tadi saya bawakan senarai calon di Parlimen Beluran, kali ini kita nak lihat pula pertembungan 5 penjuru juga, tapi untuk kerusi P179 di Ranau. Seperti mana yang Hasimi ceritakan tadi, terdapat pertembungan antaranya kita lihat daripada Parti Gabungan Rakyat Sabah, Jonathan Yassin, dan juga calon Parti Bersatu Rakyat Sabah iaitu Ewan bin Ebin. Kalau kita saksikan juga 3 calon lain daripada Pakatan Harapan, Taufik Dahlan, Parti Pejuang Tanah Air Azizul Julirin, dan dari Parti Warisan Sabah Marcos Siton. Jadi 5 penjuru sama juga seperti mana kita saksikan bagi kerusi Beluran. Kalau kita nak bandingkan sedikit dengan keputusan dari PRU14 P179 Ranau, 1076 majoriti undi yang diraih daripada calon Pakatan Harapan iaitu Jonathan Yassin sebanyak 14,880 undi, 45% daripada undi keseluruhannya diikuti oleh Ewan Ebin dari Barisan Nasional bertanding atas tiket Barisan Nasional ketika itu sebanyak 13,804 undi dengan 41.9% undi yang diraih, diikuti oleh Parti Solidariti Saudi Sami Andang sebanyak 3,000 undi dan juga Parti PCS 1,110 undi Andau Yasun. Dan secara keseluruhannya kalau kita nak lihat bagi kerusi Ranau untuk PRU14, pengundi yang mendaftar sebanyak 43,000, jumlah undi 32,000. Sekaligus kita lihat di situ peratusan keluar mengundi adalah sebanyak 75.37%, peratusan keluar mengundi. Kalau kali ini mungkin menjadi kerusi tumpuan, dan kalau kita lihat beberapa kerusi tumpuan yang lain kalau nak dibandingkan pada PRU14, selalunya kita lihat kadar peratusan keluar mengundi yang agak tinggi iaitu 80% ke atas, tapi bagi kerusi Ranau ini agak rendah 75%. Bagaimana peratusannya pada PRU15 ini kita akan terus ikuti pada hari pengundian 19 November nanti, dan tentunya banyak lagi pertembungan yang kita akan saksikan selepas ini. Dan dari Ranau dan dari Beluran kita nak terus ke Marang selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam Buletin Awani sebentar lagi.